Ajar saya betul-betul, cikgu. Saya boleh saja lahirkan anak awak nanti. Itulah kata-kata yang dilemparkan oleh seorang puteri jelita, pewaris tunggal kepada salah satu keluarga terkaya di Amerika Syarikat, kepada guru peribadi yang baru tiba dari Malaysia. Dari mulutnya terkeluar hanya niat jahat dan kesombongan murni. Namun, 3 bulan kemudian, segalanya berubah sama sekali. Jessica, cikgu yang selama ini kamu pandang rendah itu, telah menyelamatkan seluruh keluarga kita. Suara ayahnya, seorang bilioner terkemuka, bergetar. Semua orang di bilik itu terkejut, terdiam 1000 bahasa. Apakah identiti tersembunyi guru peribadi dari Malaysia yang selama ini diabaikan itu? Jika Anda ingin tahu kisah yang menggemparkan seluruh Amerika ini, sila teruskan membaca. Kami akan membawa Anda episod tersembunyi setiap hari. Pada suatu petang Selasa yang tenang di bulan Oktober 2002, Araf Sharma menarik nafas panjang di hadapan sebuah kediaman mewah di Damansara Heights, Kuala Lumpur. Lelaki berusia 31 tahun itu berdiri dengan sut hitam sederhana dan hanya sebuah beg lama di tangan. Skala kemewahan kediaman itu sungguh luar biasa. Lebih 300 jenis orkid eksotik yang diterbangkan khas dari Cameron Highlands dan Thailand mekar di tamannya, dan bangunan 5 tingkat itu sendiri kelihatan seperti istana moden Eropah. Di tempat letak kereta, sebuah Ferrari Testarossa, Bentley Mulsanne, dan Rolls-Royce Phantom berbaris kemas. Harga setiap satu sahaja sudah setara dengan sebuah kondominium mewah di Kuala Lumpur. Araf memandang rumah agam itu dengan perasaan bercampur baur. Sebenarnya, dia mempunyai tujuan istimewa untuk datang ke sini. Namun, tiada siapa yang perlu tahu kebenarannya lagi, kerana dia hanyalah seorang guru peribadi biasa dari Malaysia. Sekurang-kurangnya, untuk sekarang. Setelah melangkah masuk melalui pintu pagar utama dan tiba di pintu hadapan, seorang pengurus rumah tangga berbangsa Inggris berusia lingkungan 60-an menyambutnya. Encik Sharma, ya? Tuan Albright sedang menunggu. Pengurus rumah tangga yang memperkenalkan dirinya sebagai Alfred itu menunduk hormat, namun Araf dapat merasakan sedikit keraguan di matanya. Mungkin, seorang guru pribadi dari Malaysia adalah sesuatu yang baru bagi kediaman ini. Sebaik sahaja melangkah masuk, kemewahan yang mempesona menyambut pandangannya. Siling yang tingginya lebih 10 meter dihiasi dengan chandelier kristal Austria dan lantai pula diturap dengan marmar Itali. Di dinding-dinding koridor tergantung karya-karya Picasso dari zaman biru dan siri bunga teratai Monet. Araf kagum dalam hati. Nilai lukisan-lukisan ini sahaja pasti mencecah berbilion dolar. Namun, dia berpura-pura tenang dan hanya mengikut langkah Alfred, seolah-olah dia hanyalah orang biasa yang tidak biasa dengan tempat seperti ini. Encik Sharma, selamat datang. Di pejabat pribadinya, Tuan Richard Albright bangkit dan menghulurkan tangan untuk berjabat. Lelaki berusia 55 tahun itu kelihatan berwibawa, namun wajahnya jelas menunjukkan kebimbangan yang mendalam. Sebagai pengerusi Albright Group, dia memakai sut mahal, tetapi ekspresinya mencerminkan seorang ayah yang keletihan. Sejujurnya, saya benar-benar pening kepala dengan Jessica, katanya sambil mengeluh panjang. Sudah 5 orang guru pribadi telah berhenti kerja. Dia menyusun dokumen di mejanya sambil menyambung. Yang pertama, seorang profesor wanita dari Harvard berhenti selepas 2 hari. Katanya, Jessica terlalu kurang ajar. Yang kedua, seorang profesor lelaki dari Yale tidak bertahan seminggu pun. Yang ketiga, Tuan Albright menekan dahinya dengan tangan. Dia keluar sambil menangis tersesak-sesak. Katanya, tidak tahan dengan perangai Jessica. Araf mengangguk sambil mendengar. Sebenarnya, dia sudah pun melakukan penyelidikan menyeluruh tentang Jessica Albright. Gadis berusia 20 tahun itu sudah terbiasa mendapatkan apa sahaja yang diinginkan sejak kecil dan tiada siapa yang pernah membantahnya. Namun, Araf tidak menunjukkan sebarang reaksi terkejut. Jangan risau, Tuan Albright. Saya akan cuba yang terbaik. Nasib baik, latar belakang Encik Sharma memang cemerlang. Tuan Albright menunjuk ke dokumen di mejanya. Lulusan Universiti Tokyo, jurusan pengurusan perniagaan, dengan pengalaman belajar di Amerika, cemerlang dalam matematik dan ekonomi. Araf tersenyum rendah diri. Tentu sahaja, resume itu tidak mencatatkan pun 1/10 dari kebenaran. Terima kasih atas pujian, Tuan Albright. Pada ketika itu, musik yang kuat kedengaran dari tingkat atas.
Musik hip-hop bergema di seluruh rumah. Tuan Albright mengerutkan kening. Jessica sudah bangun nampaknya. Biasanya dia tidak bangun sebelum pukul 3 petang. Tidak lama kemudian, bunyi tumit tinggi kedengaran menuruni tangga marmer. Bunyi itu sahaja sudah cukup untuk menggambarkan personaliti yang angkuh. Papa, hamba baru sudah sampai. Ya, suara yang kedengaran dari atas tangga itu sudah penuh dengan kemarahan. Apabila Jessica Albright muncul, Araf terpegun seketika. Dia memang benar-benar cantik. Dengan rambut perang dan mata biru, serta susuk tubuh seperti model, gadis berusia 20 tahun itu kelihatan seperti bintang Hollywood terkemuka. Dia memakai gaun Dior terbaru dan bag Hermes, yang nilainya sahaja pasti mencecah puluhan ribu dolar. Namun, sebaik sahaja Jessica melihat Araf, wajahnya langsung berkerut. Oh, kali ini orang Asia pula, suaranya jelas menunjukkan rasa hina. Ekspresinya seperti melihat serangga. Papa, serius kenak serahkan saya kepada orang macam ni? Jessica memandang Araf dari atas ke bawah dan mencemuhnya. Mesti orang Malaysia, kan? Orang miskin dari negara dunia ketiga yang ekonominya tak seberapa. Penumbuk Araf secara semula jadi tergenggam erat. Namun dia kekal tenang. Hinaan seperti ini sudah dijangka. Selamat pagi Cik Jessica, saya Araf Sharma, guru pribadi yang akan belajar bersama awak selama 3 bulan ini. Walaupun sapaannya sopan, Jessica semakin ketawa. Belajar? Apa yang awak boleh ajar saya? Jessica menyilangkan tangan dan berkata dengan nada mencabar. Konon taraf pendidikan negara awak lebih tinggi daripada kami. Kalau kami tak beri bantuan ekonomi, entah-entah awak masih bertani di kampung, kan? Nada suaranya sangat tidak sopan dan penuh dengan penghinaan yang menusuk kalbu. Tuan Richard Albright segera mencelah dengan cemas. Jessica, jangan cakap macam tu. Namun Jessica mengabaikan kata-kata ayahnya dan meneruskan. Papa pun, kenapa nak bawa orang dari negara mundur macam ni? Kan lebih baik ambil orang British atau Perancis. Dia menjeling Araf sekali lagi dan mendengus. Betul-betul, kenapa orang Malaysia ni? Muka pun serius sangat, bosan. Araf menarik nafas panjang. Kemarahan membara dalam hatinya, namun dia tidak menunjukkannya sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan lebih sopan, saya akan berusaha sedaya upaya untuk membantu dalam pelajaran Cik Jessica. Namun, Jessica memandangnya dan semakin mencemuh. Sedaya upaya? Awak tahu Harvard tu apa? Jessica mencondongkan kepalanya dan berkata, saya nak masuk Harvard, tahu tak? Universiti terbaik di dunia. Ada universiti macam tu ke di negara awak. Dia melihat kukunya dan berkata acuh tak acuh. Oh ya, di negara awak, Universiti Tokyo tu paling hebat, kan? Bagi kami, itu cuma taraf universiti negeri biasa saja. Araf tersenyum pahit dalam hati. Harvard, itu adalah tempat yang sangat dia kenali. Dia adalah lulusan terbaik program MBA di sana dan masih berhubung rapat dengan profesor-profesor di situ. Namun, ini bukan masa untuk mendedahkan perkara itu. Ya, Harvard memang universiti yang hebat. Universiti hebat, konon? Jessica ketawa terkejut. Apa yang awak tahu pasal Harvard? Mungkin awak cuma cari di Google, kan? Dia terus duduk menyilangkan kaki di sofa. Saya sudah beberapa kali bermesyuarat secara pribadi dengan pihak kemasukan Harvard. Awak tahu tak berapa banyak papa saya dermakan kepada Harvard. Tuan Albright berkata dengan wajah serba salah. Jessica, jangan cakap macam tu. Namun, Jessica tidak peduli. Bukan ke fakta, Papa. Setiap tahun kita dermakan 5 juta dolar kepada Harvard. Dia memandang Araf dan mencemuh. Awak tahu tak 5 juta dolar tu berapa? Kalau tukar ke duit negara awak, nombornya terlalu besar, mungkin awak tak faham. Kesabaran Araf hampir mencapai batasnya. Namun, dia masih kekal tenang. Kalau begitu, mari kita mulakan pelajaran hari ini. Jessica ketawa terbahak-bahak. Mulakan pelajaran? Awak ni kelakar betul lah. Dia bangun dan berjalan mengelilingi Araf sambil berkata, apa yang awak ada untuk ajar saya? Bagaimana kalau kita mulakan dengan matematik? Araf mencadangkan. Jessica mendengus. Matematik. Saya sedang ambil kursus AP kalkulus sekarang. Awak tahu ke? Dia menunjuk Araf dengan jari sambil berkata, di negara awak, mungkin sifir pun tak diajar betul-betul, kan? Pada ketika itu, loceng pintu berbunyi. Wajah Jessica tiba-tiba cerah.
Oh, David dah sampai. Dia segera berlari ke pintu hadapan. Tidak lama kemudian, suara seorang lelaki muda kedengaran. Jessica, saya rindu awak. Dan yang muncul di pintu adalah seorang lelaki kacak berbangsa Inggris yang kelihatan berusia sekitar 25 tahun. David. Jessica menjerit sambil memeluk lehernya. David Miller memang sangat kacak. Dengan rambut coklat pekat dan mata hijau, dia kelihatan seperti patung pahatan. Dia memakai suit Armani yang mahal, dan di pergelangan tangannya terdapat jam tangan Patek Philippe bernilai $1 juta. Sayang, hari ini nampak gembira saja, David berkata sambil memeluk Jessica. Araf memerhatikan David secara senyap. Dari luaran, dia kelihatan seperti lelaki kelas atasan yang sempurna, namun Araf melihat sesuatu yang tidak kena. Pakaiannya adalah barangan mewah, tetapi cara pemakaiannya janggal, dan suitnya, walaupun kelihatan mahal, tidak begitu sesuai. Seperti pakaian yang dipakai oleh orang kaya baru. David, kita ada guru pribadi baru, tahu tak? Jessica menunjuk Araf sambil berkata. Katanya dari Malaysia. David memandang Araf dan tersenyum janggal. Oh, hello. Sapaannya sopan, namun Araf merasakan sesuatu yang licik di matanya. David ni seorang seniman, tahu tak? Jessica berkata dengan bangga. Dia dah adakan pameran di Paris dan satu karyanya saja boleh mencecah $100,000. Araf mengangguk, tetapi dalam hatinya timbul keraguan. Jika dia benar-benar seorang seniman yang berjaya, adakah dia punya masa untuk berada di sini setiap hari? Kalau macam tu, saya nak keluar dengan David. Jessica berkata sambil mengambil beg tangannya. Hari ini tak belajar, Papa pun dah benarkan. Tuan Richard Albright menunjukkan wajah serba salah, tetapi Jessica tidak peduli. Oh ya, awak, Jessica memandang Araf dan berkata. Sementara saya tak ada, bersihkanlah taman. Itu kerja yang sesuai dengan taraf awak. Penumbuk Araf kembali tergenggam erat. Namun, dia menahan diri. Baik, Cik Jessica. Saat Jessica hendak keluar bersama David, kata-kata terakhir yang dilemparkannya menusuk dada Araf. Ajar betul-betul, Cikgu. Nanti saya boleh lahirkan anak awak. Nadanya benar-benar bergurau, namun penghinaan yang terkandung di dalamnya menusuk kalbu. Tuan Richard Albright segera memohon maaf. Saya benar-benar minta maaf, Encik Sharma. Jessica memang sedikit. Namun Araf melambaikan tangan, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tak mengapa, Tuan Albright. Orang muda memang begitu, kan? Namun, dalam hatinya, dia berfikir lain. Adakah Jessica sedar betapa bahayanya situasi yang sedang dihadapinya? Malam itu, Araf duduk di bilik tetamu, termenung sambil memandang keluar tingkap. Kata-kata hinaan Jessica terus bergema di telinganya. Namun, yang lebih penting adalah lelaki bernama David Miller itu. Araf mengeluarkan komputer riba dari bagnya dan meneliti semula maklumat tentang David. Kemudian dia tersenyum kecil. Esok, sebuah permainan yang sangat menarik akan bermula. Keesokan paginya jam 9, Araf sudah pun bersarapan di ruang makan. Selepas menghabiskan sarapan ringkas dengan roti bakar dan kopi, dia menyusun bahan-bahan pelajaran yang akan digunakan Jessica. Namun, Jessica masih tidur. Tuan Richard Albright berkata dengan nada serba salah. Jessica biasanya bangun pukul 3 petang. Malam tadi dia keluar berparti sampai lewat. Araf mengangguk, tetapi dalam hatinya mengeluh. Dengan gaya hidup seperti ini, pelajaran yang berkesan adalah mustahil. Pukul 3.30 petang, barulah Jessica muncul. Dengan baju tidur, rambut kusut, dan wajah tanpa solekan, dia kelihatan jengkel. Kenapa bising sangat nih? Dia menguap sambil menuruni tangga. Araf menyapa dengan sopan. Selamat pagi, Cik Jessica. Bagaimana kalau kita mulakan pelajaran hari ini? Jessica memandang Araf dan mengeluh. Oh, awak masih ada di sini rupanya. Ya, hari ini kita akan mulakan dengan matematik. Araf mengeluarkan bahan pelajaran dan menunjukkannya, lalu Jessica mencemuh. Matematik? Awak nih, jangan-jangan cikgu matematik di Malaysia kan? Dia mengambil sebotol air mineral dari peti sejuk dan meminumnya sambil berkata, mana mungkin awak tahu matematik yang dipelajari pelajar sekolah menengah di negara kami? Di negara awak mungkin masih pakai sempoa, kan? Araf menjawab dengan sabar. Pendidikan matematik di Malaysia juga agak tinggi tahapnya. Namun Jessica mendengus. Tinggi tahapnya, konon. Kalau begitu,
Cuba selesaikan satu soalan kalkulus ni. Dia duduk menyilangkan kaki di sofa dan berkata dengan nada mencabar. Ini topik yang saya sedang belajar sekarang. Saya nak tengok awak boleh selesaikan tak. Soalan kalkulus yang dibawa Jessica adalah soalan peringkat sekolah menengah. Bagi Araf, ia terlalu mudah. Tetapi dia sengaja meluangkan masa. Sambil berlakon, seperti sedang bergelut, dia berkata, bahagian ini agak rumit. Jessica kelihatan puas melihat Araf. Kan dah kata, memang susah kan? Macam mana orang macam ni nak ajar saya? Walau bagaimanapun, saya akan cuba. Araf mengambil pensel dan mula menyelesaikan masalah itu. Tentu saja dia tahu jawapan yang betul, tetapi dia sengaja mencampur-adukkan beberapa kesilapan semasa menyelesaikannya. Apabila akhirnya dia menemui jawapan yang betul, Jessica menunjukkan ekspresi terkejut. Kebetulan saja, kan? Dia memandang proses penyelesaian Araf dan mencondongkan kepalanya. Pelil, saya tak pernah tahu kaedah ni. Pada ketika itu, loceng pintu berbunyi. Wajah Jessica tiba-tiba cerah. David, dia segera berlari dan membuka pintu. Apabila David muncul dengan sejambak bunga, Jessica gembira seperti kanak-kanak kecil. Sayang, bunga ni cantik, kan? David berkata sambil memeluknya. Mawar ni diterbangkan khas dari Perancis. Saya pesan khas untuk awak. Araf memerhatikan mereka secara senyap. Pakaian David masih kelihatan sempurna, tetapi ada sesuatu yang janggal. Terutamanya jam tangan yang dipakainya, walaupun mewah, namun cara pemakaiannya seperti orang yang pertama kali memakainya. Dan dari cara bicaranya juga, ada sedikit ketidakwajaran. Jessica, hari ini nak buat apa? David bertanya. Jessica menunjuk Araf dan berkata dengan jengkel. Orang Malaysia ni nak ajar saya matematik konon. Kelakar betul, kan? David memandang Araf dan tersenyum janggal. Oh, hello. Kita jumpa semalam. Namun Jessica mencela. David, jom kita keluar. Saya tak nak layan orang macam ni. Tunggu sebentar, Cik Jessica. Araf berkata. Waktu kelas hari ini, Jessica berpaling dan marah. Kelas? Bila masa saya cakap nak ambil kelas, suaranya menjadi tajam. Apa yang saya boleh belajar daripada orang dari negara dunia ketiga macam awak? Lebih baik, saya belajar daripada anjing. David cuba menenangkan Jessica. Sayang, jangan cakap macam tu. Dia kan ayah awak yang upah. Namun Jessica tidak peduli. Papa pun pelik. Kenapa nak bawa orang macam ni masuk rumah kita, jatuhkan maruah keluarga kita saja? Dia memandang Araf dari atas ke bawah sambil meneruskan. Nampak saja dah tahu miskin, kan? Baju pun macam murah saja. Sut yang dipakai Araf sebenarnya adalah sut tempahan khas dari Itali, tetapi dia sengaja memilih yang kelihatan biasa. Namun, Jessica tidak mungkin tahu perkara itu. Rasa malu saja ada orang macam ni dalam rumah kita. Kata-kata Jessica semakin tajam. Apa kata kawan-kawan saya nanti? Kalau saya cakap kami upah orang Malaysia, mesti semua gelak. Pada ketika itu, Tuan Richard Albright keluar dari pejabat pribadinya. Jessica, kenapa bising sangat ni? Apabila Jessica melihat ayahnya, dia merungut. Papa, orang ni buat saya stres. Kenapa Papa upah orang macam ni? Tuan Albright menunjukkan wajah serba salah. Jessica, Encik Sharmani orang yang berkebolehan. Berkebolehan, konon. Jessica ketawa terkejut. Tadi pun susah sangat nak selesaikan satu soalan matematik. Dia ambil masa yang lama. Barulah dapat jawab, tapi saya ragu-ragu dengan kebolehannya. Dia menyilangkan tangan dan berkata, Papa, jujur sajalah. Sebab Papa upah dia ni sebab murah kan? Orang Malaysia kan gaji murah. Wajah Araf menunjukkan sedikit perubahan, namun dia masih kekal tenang. Tuan Richard Albright segera berkata, Jessica, jangan cakap macam tu. Namun, Jessica meneruskan, bukan ke fakta? Orang Malaysia kan boleh guna dengan gaji lebih murah dari orang lain. Sebab itu Papa upah, kan? David cuba mengubah suasana tegang itu. Jessica, jomlah kita keluar. Kita dah tempah restoran hari ini kan? Jessica mengangguk. Oh, ya. Awak cakap dah tempah restoran Michelin 3 bintang kan? Dia memandang Araf dan mencemuh. Awak tahu ke Michelin tu apa? Penarafan restoran paling mewah di dunia. Tentu saja orang macam awak takkan dapat pergi seumur hidup, kan? Araf tersenyum pahit dalam hati.
Dia tahu puluhan restoran bintang Michelin dan dia mempunyai hubungan pribadi dengan beberapa chef di sana. Namun, ini bukan masa untuk mendedahkan perkara itu. Kalau begitu, selamat berseronok. Jessica memandang Araf dan menggelengkan kepala. Kelakar betul lah orang ni. Saat Jessica dan David hendak keluar, Jessica berpaling dan berkata, "Oh ya, awak bersihkan taman kami malam ni. Malam esok ada parti." Araf menunjukkan ekspresi terkejut. "Bersihkan taman?" Jessica berkata dengan nada seolah-olah perkara itu sudah pasti. "Mestilah. Awak kan makan dan tidur percuma di sini, jadi awak kenalah buat kerja tu." Tuan Richard Albright mencela. Jessica, Encik Sharmani guru pribadi, bukan tukang kebun. Namun Jessica tidak peduli. Guru pribadi ke, apa ke, dia kan orang Malaysia, mesti mahir kerja-kerja macam tu. Kata-katanya jelas menunjukkan perkauman. Orang-orang di negara awak kan, memang dulu buat kerja-kerja macam tu kan? Penumbuk Araf kembali tergenggam erat. Namun, dia menarik nafas panjang dan menahan diri. "Baik, Cik Jessica." Jessica berkata dengan puas. "Baguslah kalau awak patuh macam tu, itu baru sikap yang sesuai dengan awak." Dia memaut lengan David dan menuju ke pintu hadapan. "Oh, ya," Jessica berpaling di hadapan pintu. "Ramai kawan saya akan datang parti esok. Masa tu, awak pun tolonglah hidangkan makanan atau apa-apa. Kawan-kawan saya mesti terkejut tengok orang Malaysia menghidangkan makanan." Niat jahat dalam kata-katanya menusuk kalbu. Macam tontonan di zoo kan? David menunjukkan ekspresi sedikit serba salah, tetapi tidak menghalang Jessica. Sebaliknya, dia memandang Araf dengan nada memohon maaf. Namun Araf merasakan sesuatu yang licik dari tingkah laku David. Seolah-olah dia cuba mengambil kesempatan dari tindakan Jessica. Selepas mereka keluar, Tuan Richard Albright mengeluh panjang. "Saya benar-benar minta maaf, Encik Sharma. Jessica memang terlalu kurang ajar." Araf melambaikan tangan, seolah-olah semuanya baik-baik saja. "Tak mengapa, Tuan Albright. Orang muda memang begitu kan?" Namun, dalam hatinya, dia berfikir lain. Petang itu, Araf benar-benar membersihkan taman. Tentu saja dia tidak perlu berbuat begitu, tetapi pada masa ini, menyembunyikan identitinya adalah lebih penting. Sambil membersihkan taman, dia berfikir tentang parti esok. Dia yakin akan menerima lebih banyak hinaan apabila bertemu kawan-kawan Jessica. Namun, Araf mempunyai rancangan lain. Dia akan dapat memerhatikan David dengan lebih teliti di parti esok. Dan mungkin dia akan dapat mencari bukti yang lebih kukuh tentang identiti sebenar David. Araf tersenyum kecil sambil menyiram air dengan hos. Jessica sama sekali tidak menyedari betapa bahayanya permainan yang sedang dihadapinya. Keesokan harinya, petang Sabtu, kediaman keluarga Albright sibuk dengan persiapan parti. Untuk parti ulang tahun Jessica yang ke-20, pihak catering profesional telah datang untuk menghias taman dengan indah. Champagne Prancis, truffle Itali, dan wagyu Jepun yang diterbangkan khas, serta pelbagai hidangan mewah lain telah disediakan. Kos parti itu sahaja pasti mencecah lebih $200. Araf menukar sut di bilik tetamu. Hari ini, dia perlu menghidangkan makanan seperti yang diarahkan Jessica. Wajahnya yang sedang mengikat tali leher di hadapan cermin menunjukkan perasaan bercampur baur. Sebenarnya, dia mempunyai pengalaman yang tidak terkira menghadiri parti-parti seperti ini sebagai tetamu. Dia pernah menjadi tumpuan utama di parti-parti yang dihadiri oleh elit-elit Wall Street. Namun hari ini, dia bertugas sebagai pelayan. Mulai pukul 6 petang, tetamu mula tiba. Rakan-rakan Jessica semuanya adalah gadis-gadis golongan atasan Amerika. Ashley, yang ayahnya adalah Hakim Mahkamah Agung, Britney, yang ibunya adalah pelakon terkenal, dan Chase, yang datuknya adalah Raja Minyak, semuanya mempunyai latar belakang yang mewah. Dari pakaian mereka sahaja, setiap satu kelihatan bernilai puluhan ribu dolar. Jessica, selamat ulang tahun. Rakan-rakannya seorang demi seorang berkumpul dan mengucapkan tahniah. Jessica memakai gaun Chanel tempahan khas yang harganya sahaja pasti melebihi 50 ribu dolar. Di lehernya terdapat rantai berlian Tiffany, dan di pergelangan tangannya terdapat jam tangan Cartier. Dia benar-benar kelihatan seperti puteri yang sempurna. "Hei, semua,
hari ini ada tontonan menarik tahu tak? Jessica mengumpulkan rakan-rakannya dan berkata, kami ada guru pribadi dari Malaysia. Hari ini dia akan menghidangkan makanan. Rakan-rakannya menunjukkan ekspresi penuh ingin tahu. Betul ke orang Malaysia? Ashley bertanya. Macam mana rupa dia? Cuma orang Asia biasa saja, Jessica berkata sambil melambaikan tangan. Papa saya upah sebab nak guna murah-murah. Orang Malaysia kan gaji murah. Britney ketawa terbahak-bahak. Betul ke? Kami ada orang Filipina, tapi orang Malaysia ni baru pertama kali jumpa. Chase mencela. Malaysia tu mana? Negara kecil dekat China, kan? Pada ketika itu, Araf muncul dengan dulang champagne. Dengan sut hitam dan sarung tangan putih, dia kelihatan seperti seorang pelayan. Ada yang nak champagne? Araf berkata dengan sopan. Rakan-rakan Jessica semuanya memandangnya dengan rasa ingin tahu. Wah, betul-betul orang Malaysia. Ashley berkata dengan minat. Tapi dia boleh cakap Inggeris, ya? Jessica mencemuh. Setakat ni saja, sebutan pun pelik. Bahasa Inggeris Araf sebenarnya bertaraf penutur jati, tetapi Jessica tidak mahu mengakuinya. Britney mendekati Araf sambil berkata, awak buat apa di Malaysia dulu? Saat Araf hendak menjawab, Jessica mencela. Buat apa konon? Mesti hidup susah, kan? Sebab itu datang ke Amerika nak bekerja, kan? Rakan-rakannya semua ketawa. Betul tu. Dia datang nak kejar American Dream. Chase berkata dengan nada lucu. Hey, awak boleh buat makanan Jepun, nato ke? Saat Araf hendak menjawab, ya, sedikit, Jessica kembali mencela. Nato, itu kan baunya busuk sangat. Jangan sekali-kali buat di rumah kami, nanti rumah kami bau busuk. Rakan-rakannya ketawa kecil. Betul, cakap Jessica. Makanan Asia ni baunya kuat sangat. Ashley berpura-pura menutup hidungnya sambil berkata, terutamanya makanan Jepun, saya dengar lagi teruk. Araf berdiam diri, tetapi penumbuknya bergetar sedikit. By the way, hey, awak ni betul-betul cikgu ke? Britney bertanya dengan ragu. Apa yang awak boleh ajar budak pandai macam Jessica ni? Jessica berkata dengan bangga. Markah SAT saya 1520. Saya akan masuk Harvard. Rakan-rakannya kagum. Oh, memang Jessica lah. Tapi orang ni, Jessica menunjuk Araf sambil berkata. Semalam susah sangat nak selesaikan satu soalan matematik. Barulah dapat jawab, tapi saya ragu-ragu dengan kebolehannya. Chase berkata dengan minat. Kalau macam tu, jom kita uji dia. Dia menunjuk Araf. Hey, orang Malaysia, saya akan beri satu soalan matematik, cuba selesaikan. Araf mengangguk senyap. Chase mengeluarkan telefonnya dan mencari, lalu berkata, macam mana ni? Soalan kalkulus. Soalan yang muncul di skrin adalah soalan peringkat tahun pertama universiti. Bagi Araf, ia terlalu mudah, tetapi dia sengaja berpura-pura berfikir. Macam mana? Tak boleh selesaikan, kan? Jessica berkata dengan nada mencemuh. Memang taraf pendidikan Malaysia setakat ni saja, kan? Rakan-rakannya semua memandang Araf dengan meremehkan. Tidak, tunggu sebentar, Araf berkata. Kemudian dia mula menulis jawapan di atas kertas. Sungguh mengejutkan, Araf menyelesaikan masalah itu dengan sempurna hanya dalam masa 3 minit. Dan bukan dengan kaedah biasa, tetapi dengan kaedah yang lebih efisien. Chase memeriksa jawapan itu dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini betul. Ashley juga berkata dengan tidak menyangka. Lebih pandai dari yang saya sangka. Namun Jessica tidak mahu mengakuinya. Nasib baik saja kan? Cuba satu soalan lagi. Kali ini Britney mencari soalan yang lebih sukar. Soalan kalkulus kompleks peringkat tahun kedua universiti. Macam mana ni? Soalan ni saya dapat dari kawan saya yang jurusan matematik. Araf sekali lagi mula menyelesaikan masalah itu dengan tenang. Namun kali ini, dia menyelesaikannya dengan lebih cepat. Hanya dalam masa 2 minit, dia memberikan jawaban yang sempurna. Dan bukan satu, tetapi 3 kaedah yang berbeza. Rakan-rakannya semua terdiam. Pelilnya, Chase bergumam, abang saya pun tak boleh selesaikan soalan ni. Wajah Jessica semakin berkerut. Ada sesuatu yang tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Boleh matematik saja pun, bukan hebat sangat, katanya sambil ketawa paksa. Orang Malaysia kan memang pandai matematik saja. Benda lain tak boleh buat. Pada ketika itu, kecoh di ruang parti.
Seorang tetamu tertumpah wain ke atas permaidani mahal menyebabkan kesan kotoran. Alamak, macam mana ni? Permaidani ni diterbangkan khas dari Perancis. Jessica menjerit cemas. Satu keping, $30,000. Cepat lap, nanti jadi kekal. Ashley berkata. Kalau dah lama, nanti tak boleh hilang. Namun tiada siapa yang tahu apa yang perlu dilakukan. Ada cadangan untuk memanggil syarikat pembersihan profesional, tetapi itu tidak mungkin dilakukan segera. Saya akan cuba, Araf berkata dengan tenang. Jessica mencemuh. Awak tahu ke apa-apa pasal bersihkan permaidani? Namun Araf sudah pun bergerak. Dia mengambil beberapa bahan dari dapur dan mula membuat larutan khas. Awak buat apa? Britney bertanya. Araf menjelaskan, kesan wain putih boleh dihilangkan dengan larutan campuran garam, air soda, dan sedikit cuka. Dia membuat larutan dengan nisbah yang tepat dan menyapunya pada kesan kotoran. Kemudian dia mula menepuk-nepuk dengan kaedah khas. Sungguh menakjubkan, kesan kotoran itu mula hilang sedikit demi sedikit. Selepas 10 minit, ia bersih sepenuhnya. Seperti tiada kotoran dari awal, tetamu semua kagum. Wah, betul-betul bersih. Macam mana dia tahu semua tu? Jessica terpegun. Orang Malaysia yang dia pandang rendah itu mempunyai pengetahuan yang mereka sendiri tidak tahu. Kerja-kerja pembersihan memang patut pandai kan? Dia berkata dengan janggal. Orang Malaysia kan memang dulu buat kerja-kerja macam tu. Namun, pandangan rakan-rakannya mula berubah. Terutamanya Chase mula melihat Araf dengan pandangan yang berbeza. Kau ni lebih pandai dari yang aku sangka. Kau belajar semua tu dari mana? Araf menjawab dengan rendah diri. Cuma belajar sedikit-sedikit di sana-sini saja. Pada ketika itu, David muncul di ruang parti. Dia memakai suit yang mewah, tetapi masih ada sesuatu yang janggal. Selamat ulang tahun, Jessica. Dia mendekat dengan kotak hadiah besar. Saya pesan khas dari Paris. Jessica gembira menerima hadiah itu. Wah, apa ni? Apabila kotak dibuka, terdapat beg Hermes edisi terhad di dalamnya. Ini bukan yang berharga $100,000 tu ke? Rakan-rakannya semua kagum. Namun Araf memandang beg itu dengan ekspresi halus. Sayang, terima kasih banyak-banyak. Jessica memeluk David. Namun Araf memerhatikan tangan David dengan teliti. Terdapat luka kecil di bawah kukunya. Itu adalah luka yang biasa berlaku apabila mengendalikan aksesori murah. Orang kaya sebenar tidak mungkin mempunyai luka seperti itu. Apabila parti semakin meriah, Jessica mengumpulkan rakan-rakannya dan berkata, Hei, semua, saya nak tunjukkan sesuatu yang menarik. Dia menunjuk Araf dan meneruskan, Kita kena ajar orang ni adab negara kita. Macam mana nak beri salam kepada golongan atasan? Idea yang bagus. Ashley bertepuk tangan. Tunjukkanlah cara tunduk hormat ala Jepun. Britney juga mencelah. Tunjukkan kami tunduk 90 darjah. Chase ketawa sambil berkata, Betul tu. Itu kan adab negara awak. Wajah Araf menunjukkan perasaan bercampur baur. Namun, dia masih kekal tenang. Jessica berkata dengan puas, Cepatlah, buatlah. Kami ni orang yang pangkatnya jauh lebih tinggi daripada awak. Jadi memang patut awak tunduk hormat. Orang-orang di sekeliling semua memandang dengan penuh harapan. Araf berdiam diri seketika. Kemudian dia berkata dengan tenang, Maaf, saya tidak boleh berbuat demikian. Wajah Jessica serta-merta mengeras. Apa? Awak cakap awak tak nak ikut arahan saya? Suasana di ruang parti tiba-tiba menjadi dingin. Bagaimanakah situasi ini akan berakhir? Suasana di ruang parti menjadi tegang. Wajah Jessica semakin merah padam. Apa? Awak cakap awak tak nak ikut arahan saya? Suaranya penuh dengan rasa tidak percaya. Selama ini, tiada siapa yang pernah membantah kata-katanya. Bukan ke awak patut dengar saja apa saya cakap? Araf menjawab dengan tenang. Saya diupah sebagai guru peribadi, bukan untuk hiburan tuan-puan. Semua tetamu di sekeliling terpegun. Mereka tidak pernah melihat orang Malaysia yang berani berkata begitu kepada Jessica. Jessica tergagap-gagap, tidak dapat berkata apa-apa. Awak cakap apa tadi? Sujud hormat adalah tanda penghormatan kepada orang yang dihormati, Araf berkata dengan jelas. Namun, saya tidak boleh melakukannya kepada mereka yang menganggap saya sebagai bahan ejekan. Chase ketawa terkejut. Wah, Mamat ni memang kelakar. Dia lawan kita ke?
Ashley juga mencela. Dari mana dapat sikap macam tu? Pada ketika itu, Tuan Richard Albright keluar dari pejabat peribadinya. Dia datang untuk melihat apa yang berlaku kerana bunyi bising parti terlalu kuat. Apa yang berlaku? Sebaik sahaja Jessica melihat ayahnya, dia berlari ke arahnya. "Papa, orang ni membantah saya." Suaranya mula sebak. "Encik Sharma?" Tuan Richard Albright menunjukkan ekspresi hairan. Araf menerangkan keadaan dengan tenang. "Maaf, Tuan Albright. Saya terpaksa menolak permintaan yang tidak sesuai secara pendidikan." Tuan Albright memandang Jessica dan bertanya, "Jessica, apa yang kamu minta?" Jessica tidak dapat menjawab dan hanya menggigit bibirnya. Sebenarnya, dia malu dengan apa yang telah dilakukannya. Namun, dia lebih marah kerana kehilangan muka di hadapan rakan-rakannya. Papa selalu saja menyebelahi orang lain. Dia berlari ke tingkat 2 dengan marah. David cuba mengubah suasana tegang itu dan maju ke hadapan. "Tuan Albright, saya akan pujuk Jessica." Namun Araf tidak terlepas pandang ekspresi David. Ada cahaya licik di matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan bagaimana untuk mengambil kesempatan dari situasi ini. Rakan-rakan Jessica seorang demi seorang mula meninggalkan ruang parti kerana suasana sudah hancur sama sekali. "Saya balik dulu hari ini, Jessica," Ashley berkata dengan janggal. Britney juga berkata sambil memegang beg tangannya. "Sampaikan salam saya kepada Jessica." Chase menjeling Araf sekali lagi, menggelengkan kepala, dan keluar. Tuan Richard Albright mengeluh panjang. "Saya benar-benar minta maaf, Encik Sharma. Jessica memang terlalu kurang ajar." Araf melambaikan tangan, seolah-olah semuanya baik-baik saja. "Tak mengapa, Tuan Albright. Cuma, saya akan pastikan perkara ini tidak berlaku lagi di masa hadapan." Tuan Albright mengangguk dan masuk ke pejabat peribadinya. Araf membantu membersihkan ruang parti sambil memerhatikan David. David naik ke tingkat 2 untuk memujuk Jessica, tetapi tidak lama kemudian turun semula. Jessica terlalu marah dan tak nak bercakap dengan sesiapa pun, katanya kepada Araf. "Nampaknya dia marah sebab Encik Sharma." "Maafkan saya," Araf menjawab, tetapi dalam hatinya, dia berfikir lain. Masa David di tingkat atas terlalu singkat. Jika dia benar-benar memujuk Jessica, sekurang-kurangnya dia akan mengambil masa 10 minit, tetapi dia turun hanya dalam masa 3 minit, yang aneh. "By the way, Encik Sharma," David berkata dengan berhati-hati. "Saya nampak awak selesaikan masalah matematik tadi. Memang hebat betul kebolehan awak." Araf tersenyum rendah diri. Pujian semata-mata. Namun kata-kata David seterusnya tidak dijangka. "Awak tahu banyak tentang kewangan juga ke?" "Saya baru-baru ni berminat dengan pelaburan." Telinga Araf tersentak. Dia mengaku seorang seniman, tetapi mengapa tiba-tiba dia bercakap tentang pelaburan? "Sedikit sebanyak saya tahu," Araf menjawab dengan berhati-hati. Mata David bersinar. "Betul ke? Kalau begitu, awak ada melabur dalam saham juga ke?" Kadang-kadang, Araf menjawab dengan sengaja samar-samar. David mula menunjukkan lebih minat. "Wah, hebatnya. Saya masih baru, jadi kalau awak tak keberatan, boleh tak beri saya sedikit nasihat?" Araf yakin dalam hatinya. Lelaki ini bukan sekadar seorang seniman. "Apa yang awak ingin tahu?" Araf bertanya. David melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. "Sejujurnya, saya berminat dengan jenis pelaburan yang dilakukan oleh keluarga Jessica. Bagaimana syarikat besar seperti Albright Group melabur wang mereka?" Pada saat itu, Araf yakin dengan identiti sebenar lelaki ini. "Maklumat seperti itu adalah rahsia," Araf berkata samar-samar. David menunjukkan ekspresi kecewa. "Oh, ya, betul tu. Tentu saja awak tak boleh ceritakan." Namun, dari pandangannya, jelas terlihat ada tanda-tanda tidak berputus asa. Araf tidak melepaskan peluang ini. "Cuma, nasihat pelaburan umum saya boleh berikan." "Betul ke?" David gembira. "Kalau begitu, boleh tak kita berbincang secara berasingan bila awak ada masa?" Araf mengangguk. "Baiklah," David berkata dengan puas. "Kalau begitu, esok selepas kelas Jessica, berikan saya sedikit masa awak." Malam itu, Araf membuka komputer riba di biliknya dan meneliti lebih lanjut maklumat tentang David. Hasil carian sungguh mengejutkan.
Seorang seniman yang aktif dengan nama David Miller memang wujud, tetapi dia adalah orang yang sama sekali berbeza daripada lelaki yang sedang berpacaran dengan Jessica sekarang. David Miller yang sebenar adalah seorang pemahat berusia 60-an. Jadi, siapa sebenarnya lelaki yang kini berpacaran dengan Jessica ini? Araf mencari lebih mendalam, dan akhirnya dia menemui petunjuk. Nama sebenar lelaki ini adalah Michael Thorne. Dan selama 5 tahun terakhir, dia telah bergerak di Eropah dan Amerika Syarikat, melakukan penipuan terhadap wanita-wanita kaya. Modus operandi Michael adalah licik. Dia sentiasa menyamar sebagai seniman atau usahawan, memenangi hati mangsa, dan kemudian menipu wang mereka. Dia secara khusus menyasarkan anak-anak perempuan pewaris, dan Jessica adalah mangsa yang sempurna. Pewaris berusia 20 tahun yang naif. Apatah lagi, dia akan mewarisi harta yang besar tidak lama lagi. Araf menemui fakta yang lebih mengejutkan. Antara wanita yang pernah ditipu Michael pada masa lalu, ada seorang wanita Jepun. Dia adalah Yuki Tanaka, anak perempuan presiden sebuah syarikat besar di Jepun. Michael telah menipu 3 bilion yen daripadanya dan kemudian menghilangkan diri. Yuki Tanaka, nama itu terkeluar perlahan dari mulut Araf. Sebenarnya, dia mempunyai hubungan istimewa dengan Yuki. Dia adalah cinta pertama Araf. Mereka belajar bersama di universiti, dan Yuki kemudian pergi belajar di Amerika Syarikat, di mana dia bertemu Michael dan ditipu, menyebabkan luka yang dalam. Akhirnya, dia mengalami kemurungan dan masih menerima rawatan. Sebab sebenar Araf datang ke sini adalah untuk mencari Michael dan membalas dendam, serta mencegah lebih ramai mangsa. Dan kini, Jessica juga berada dalam bahaya yang sama. Walaupun Jessica telah menghinanya sebegitu ragi, Araf merasakan dia perlu menyelamatkannya. Keesokan harinya, petang Ahad, Jessica masih marah. Dia berasa malu di hadapan rakan-rakannya akibat kejadian malam tadi. Hari ini saya tak nak belajar. Dia berbaring di sofa. Sebab awak, mood saya dah rosak, jadi awak kena bertanggung jawab. Araf berkata dengan tenang. Cik Jessica, saya benar-benar minta maaf tentang semalam, tapi pelajaran mesti diteruskan. Jessica bangun dengan tiba-tiba dan menjerit. Siapa suruh awak minta maaf? Pergilah dari sini. Namun Araf tidak berganjak. Peperiksaan SAT tinggal 2 bulan lagi. SAT? Jessica mencemu. Awak ingat saya risau pasal SAT? Awak tahu kan berapa banyak papa saya dermakan kepada Harvard? Araf berkata dengan tenang, walau sebanyak manapun derma, markah minimum tetap diperlukan. Wajah Jessica mengeras. Sebenarnya, markahnya terlalu rendah untuk masuk Harvard. Pada ketika itu, David muncul. Jessica, masih marah lagi ke? Dia mendekat dengan bunga di tangan. Apabila Jessica melihat David, wajahnya cerah. Sayang, David memandang Araf. Encik Sharma, masa untuk konsultasi pelaburan yang kita janji semalam, boleh tak? Araf tidak boleh melepaskan peluang ini. Ini adalah peluang terbaik untuk mendapatkan bukti kukuh tentang identiti Michael. Ya, boleh saja. Jessica menunjukkan ekspresi hairan. Konsultasi pelaburan? Awak tahu pasal pelaburan ke? David ketawa dan berkata, semalam saya nampak Encik Sharma tahu banyak pasal kewangan. Adakah Araf akan dapat mendedahkan sepenuhnya identiti Michael? Dan adakah dia akan dapat menyelamatkan Jessica dari bahaya? Petang Isnin, Araf dan David bertemu di sebuah kafe kecil di belakang kediaman keluarga Albright. Mereka ingin berbincang secara privasi dalam suasana yang tenang. David kelihatan lebih menjaga penampilan daripada biasa. Dengan baju Armani, tali leher Hermes, dan jam tangan Rolex, dia berpura-pura menjadi orang kaya yang sempurna. Namun, di mata Araf yang tajam, semuanya kelihatan palsu. Encik Sharma, terima kasih banyak kerana luangkan masa, David berkata sambil menghirup kopi. Sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang pelaburan. Araf memerhatikannya secara senyap. Tangan David bergetar halus dan dia mempunyai tabiat membelek jam tangannya berulang kali. Ini adalah tanda dia sedang gemetar. Awak berminat dengan jenis pelaburan apa? Araf bertanya. David melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Sejujurnya, saya berminat dengan cara Albright Group melabur, terutamanya pelaburan di luar negara. Rahang Araf sedikit terangkat. Nampaknya dia sudah mula menunjukkan niat sebenar.
Mengapa awak berminat dengan maklumat seperti itu? Araf bertanya dengan berhati-hati. David tersenyum janggal. Oh, tidak. Cuma saya rasa ia boleh membantu dalam kerja-kerja seni saya. Pasaran seni juga ada persamaan dengan pelaburan. Namun penjelasannya tidak masuk akal. Mengapa seorang seniman ingin tahu maklumat pelaburan luar negara sesebuah syarikat? Araf mula memasang perangkap. Mungkin awak lebih berminat dengan sektor tertentu? Mata David bersinar. Saya dengar ayah Jessica banyak melabur di Asia Tenggara. Maklumat seperti itu. Pada saat itu, Araf yakin. Lelaki ini sedang mengintai maklumat pelaburan Albright Group. Maklumat seperti itu benar-benar sulit, Araf berkata samar-samar. David mula cemas. Tentu saja. Tapi Encik Sharma mungkin tahu sedikit, kan? Memandangkan awak bekerja di rumah Jessica. Araf tersenyum dalam hati. Dia dapat melihat betapa terdesaknya lelaki ini. Sebenarnya, Araf merendahkan suaranya lagi. Saya kebetulan terdengar. Mata David semakin membesar. Betulkah? Apa dia? Araf melihat sekeliling dan berkata, saya dengar Tuan Albright merancang pelaburan besar di Asia Tenggara tidak lama lagi. Berskala $3 bilion. David mula teruja. $3 bilion? Dalam sektor apa? Araf sengaja berpura-pura teragak-agak. Saya tak pasti sama ada patut bercakap tentang perkara ini. David segera berkata, saya takkan beritahu sesiapa. Cuma saya seorang yang tahu. Araf yakin dalam hatinya. Dia tahu ke mana lelaki ini akan menggunakan maklumat itu. Pada ketika itu, telefon bimbit Araf berbunyi. Panggilan dari Tuan Richard Albright. Encik Sharma, awak ada masa tak sekarang? Ada hal penting yang perlu diselesaikan. Apabila Araf menjawab telefon, David menunjukkan ekspresi kecewa. Maaf, ada hal penting yang perlu diselesaikan. Araf berkata sambil bangun. David berkata dengan nada kecewa. Kalau begitu, kita sambung lain kali ya. Kembali ke kediaman keluarga Albright, Araf menuju ke pejabat pribadi Tuan Richard Albright. Wajah Tuan Albright kelihatan serius. Encik Sharma, ada masalah besar. Di mejanya bertaburan beberapa dokumen. Saham syarikat kami tiba-tiba mula jatuh menjunam. Nampaknya ada yang menyebarkan kabar angin jahat. Araf meneliti dokumen-dokumen itu. Harga saham Albright Group jatuh 20% dalam sehari. Kabar angin apa? Araf bertanya. Tuan Albright mengeluh. Kabar angin yang mengatakan kami mengalami kerugian besar dalam pelaburan di Asia Tenggara. Tetapi pelaburan itu belum pun dimulakan. Satu kilat menyambar di kepala Araf. Maklumat palsu yang baru sahaja dia berikan kepada David sudah tersebar di pasaran. Ini bukan kebetulan semata-mata. David telah menjual saham secara short selling sebaik sahaja menerima maklumat itu. Tuan Albright, awak tahu dari mana kabar angin ini bermula? Setelah disiasat, nampaknya beberapa pelabur tertentu menjual saham kami secara besar-besaran. Tuan Albright berkata dengan marah. Siapa pula yang berani buat macam ni? Araf kini yakin identiti sebenar David dan tujuan sebenarnya. Dia bukan sekadar mengintai wang Jessica, tetapi merancang untuk menjatuhkan seluruh Albright Group. Tuan Albright, mungkin saya boleh membantu. Araf berkata dengan tenang. Tuan Richard Albright menunjukkan ekspresi hairan. Bagaimana Encik Sharma? Araf berhenti seketika. Nampaknya sudah tiba masa untuk mendedahkan identiti sebenarnya. Sejujurnya, saya. Araf menarik nafas panjang. Bukan sekadar guru pribadi. Mata Tuan Albright membesar. Kalau begitu, siapa awak sebenarnya? Araf mengeluarkan kad namanya dari beg. Saya adalah pengarah urusan global di Goldman Sachs, bahagian Asia. Dan kini saya berkhidmat sebagai konsultan pelaburan bebas. Tuan Richard Albright mengambil kad nama itu dan terkejut. Pengarah urusan global Goldman Sachs? Jadi, kenapa awak berada di rumah kami sebagai guru pribadi? Araf menjelaskan. Sebenarnya, saya mempunyai tujuan istimewa untuk menyiasat kekasih Cik Jessica, David. David, mengapa? Tuan Albright bertanya. Araf berkata dengan wajah serius. Lelaki itu bukan David Miller. Nama sebenarnya adalah Michael Thorne, seorang penipu profesional yang bergerak di Eropah dan Amerika, menipu wanita-wanita kaya. Wajah Tuan Albright menjadi pucat. Jadi Jessica dalam bahaya? Araf mengangguk.
Ya, dan kini Albright Group juga menjadi sasaran. Tadi saya sengaja menyebarkan maklumat palsu dan ia segera menyebabkan kejatuhan saham. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Tuan Albright bertanya dengan cemas. Araf berkata dengan tenang. Pertama, kita perlu menstabilkan harga saham. Dan kemudian, kita perlu mendedahkan sepenuhnya identiti Michael. Tuan Albright segera bertanya. Boleh buat sekarang ke? Araf menghidupkan komputer sambil berkata. Ya, boleh, jika saya kera rangkaian yang saya bina semasa di Wall Street. Jemari Araf bergerak pantas di atas papan kekunci. Dalam sekelip mata, dia menghubungi beberapa bank pelaburan dan dana lindung nilai. Hello, James? Ini saya, Araf Sharma. Saya perlukan bantuan segera. Kabar angin jahat sedang tersebar tentang saham Albright Group. Boleh tak keluarkan laporan bantahan segera? Suara Araf penuh dengan keyakinan dan wibawa. 30 menit kemudian, sesuatu yang ajaib berlaku. Beberapa media kewangan mula mengeluarkan artikel positif tentang Albright Group secara berturut-turut dan harga saham juga mula pulih sedikit demi sedikit. Tuan Richard Albright berkata dengan wajah tidak percaya. Bagaimana ini mungkin berlaku? Di Wall Street, rangkaian adalah segalanya. Araf tersenyum. Saya ada kepercayaan yang telah saya bina selama ini. Tuan Albright berkata dengan penuh penghargaan. Encik Sharma. Tidak, Encik Araf. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana hendak berterima kasih. Araf melambaikan tangan. Ini belum berakhir. Kita perlu menyingkirkan Michael sepenuhnya. Pada ketika itu, Jessica berlari masuk ke pejabat pribadi. Papa, ada apa? Dia masih tidak menyedari situasi sebenar. Tuan Richard Albright memandang anak perempuannya dengan wajah serius. Jessica, duduk. Ada perkara penting yang perlu kita bincangkan. Apakah reaksi Jessica apabila dia mengetahui identiti sebenar David? Apabila Jessica duduk di kerusi pejabat pribadi, wajahnya masih penuh dengan rasa jengkel. Papa, apa nih? Kenapa serius sangat? Tuan Richard Albright memandang anak perempuannya dan mengeluh. Jessica, ada satu fakta penting yang perlu kamu tahu. Dia menunjuk Araf dan berkata, siapa sebenarnya Encik Sharma? Dia siapa konon? Jessica menjeling Araf dan berkata acuh tak acuh. Guru pribadi dari Malaysia, kan? Tuan Richard Albright menggelengkan kepala. Bukan begitu, Jessica. Encik Sharma adalah pengarah urusan global di Goldman Sachs, salah seorang pakar pelaburan paling berpengaruh di Wall Street. Ekspresi Jessica mula berubah sedikit demi sedikit. Apa? Goldman Sachs? Dia memandang Araf sekali lagi. Apa maksud semua ini? Araf berkata dengan tenang. Cik Jessica, saya minta maaf. Ada sebab mengapa saya perlu menyembunyikan identiti saya. Wajah Jessica semakin pucat. Tunggu, sebentar. Jessica memegang kepalanya sambil berkata, jadi, awak benar-benar? Araf mengangguk. Ya, saya adalah lulusan terbaik program MBA di Harvard dan saya pernah bekerja sebagai pengarah urusan global di Goldman Sachs, bahagian Asia. Projek-projek yang saya kendalikan sahaja bernilai berbilion dolar. Jessica bangun dari kerusi dengan tiba-tiba. Jadi, saya selama ini, suaranya mula bergetar. Hakikat bahawa orang yang selama ini dia pandang rendah dan hina sebenarnya adalah seorang elit yang jauh lebih hebat daripadanya adalah satu kejutan besar. Ada perkara yang lebih penting daripada kata-kata yang saya katakan kepada awak. Araf berkata dengan serius. Ia berkaitan dengan David. Jessica tiba-tiba menunjukkan ekspresi berhati-hati. Apa dengan David? David tak ada kena-mengena, kan? Tuan Richard Albright memegang tangan anak perempuannya dan berkata, Jessica, dengar baik-baik. David menipu kamu. Menipu apa konon? Jessica menjerit. David sayangkan saya, kami akan berkahwin tak lama lagi. Araf memusingkan skrin komputer dan menunjukkannya. Sila lihat orang ini. Di skrin terpampang maklumat pribadi sebenar Michael Thorne. Nama David Miller adalah palsu. Nama sebenarnya ialah Michael Thorne, seorang penipu profesional. Apabila Jessica melihat skrin, dia menggelengkan kepala. Tak mungkin, ini mesti nama sama. Namun Araf menunjukkan lebih banyak bukti. Gambar-gambar dan artikel-artikel tentang wanita-wanita yang pernah ditipu Michael pada masa lalu muncul satu demi satu. Wanita-wanita ini semua adalah anak perempuan dari keluarga berada.
dan semuanya seusia dengan awak. Bohong, Jessica menjerit. David bukan orang macam tu. Namun suaranya menunjukkan keyakinan yang goyah. Araf berkata dengan tenang, "Cik Jessica, adakah dia pernah bercakap tentang perkawinan dengan awak?" Jessica tersentak. Sebenarnya, David baru-baru ini sering bercakap tentang perkawinan. Atau adakah dia pernah bertanya tentang dana amanah awak? Araf bertanya lagi. Wajah Jessica semakin pucat. Dia teringat bagaimana David beberapa hari yang lalu bertanya secara terperinci tentang warisan yang akan dia terima. Itu kan perkara biasa. Kalau nak kahwin, kenalah tahu semua tu. Secara amnya, lelaki tidak akan bertanya soalan seperti itu, Araf berkata. Terutamanya, jika dia benar-benar mencintai, dia tidak akan mulakan dengan topik wang. Tuan Richard Albright memegang bahu anak perempuannya dan berkata, "Jessica, nampaknya apa yang dikatakan Encik Araf itu betul. Masa David mendekati kamu pun tidak wajar." Pada ketika itu, loceng pintu berbunyi. Jessica secara refleks berkata, "David." Tuan Richard Albright dan Araf bertukar pandang. "Jangan jumpa dia sekarang," Araf berkata dengan tergesa-gesa. "Jika dia syak sesuatu, ia akan menjadi lebih berbahaya." Namun Jessica sudah berlari ke pintu hadapan. "David, saya di sini." Apabila David muncul, wajahnya menunjukkan sedikit tanda panik. "Jessica, jom kita keluar berbual." Saat dia hendak memegang tangan Jessica, Araf muncul. "Selamat pagi, Encik David." Araf berkata dengan nada bermakna. "Atau patut saya panggil awak Encik Michael Thorne?" Wajah David mengeras serta-merta. Namun dia segera ketawa. "Apa yang awak cakapkan ni? Nama saya David Miller." "Betul ke?" Araf mengeluarkan telefon bimbitnya dan menunjukkannya. "Kalau begitu, siapa orang dalam gambar ni?" Di skrin terpampang gambar Michael bersama wanita lain. Wanita itu juga anak perempuan dari keluarga berada dan merupakan mangsa penipuan Michael. Pandangan David menjadi dingin. "Awak tunjukkan gambar pelik ni. Macam orang yang tak ada kena-mengena dengan saya." Namun Jessica sudah mula menyedari. Lelaki dalam gambar itu sangat mirip dengan David. "David, ini awak ke betul-betul?" "Jessica, jangan tertipu dengan kata-kata pelik ni," David berkata dengan tergesa-gesa. "Lelaki ni cuba nak rosakkan hubungan kita." Namun Araf mengeluarkan bukti yang lebih kukuh. "Kalau begitu, bagaimana awak nak jelaskan ini?" Dia menunjukkan rekod jenayah Michael. Michael Thorne. Nama sebenar Michael Edward Thorne. Tarikh lahir 15 Mac 1998. Araf membaca dengan jelas. Dikehendaki atas tuduhan penipuan di Eropah dan Amerika Syarikat dengan jumlah kerugian sebanyak $50 juta. Jessica memandang David. "Ini betul ke?" David menyedari dia tidak boleh menafikannya lagi. Topeng di wajahnya mula tanggal. "Baiklah, saya mengaku." Dia berkata dengan suara dingin. "Nama saya Michael. Jadi, awak nak buat apa?" Jessica berundur setapak. "David?" "Tidak Michael, awak betul-betul?" Michael mencemu. "Ya, saya memang mengintai wang awak. Puteri bodoh macam awak memang senang sangat ditipu." Air mata mula bertakung di mata Jessica. "Selama ni semuanya bohong ke?" Jessica bertanya dengan suara bergetar. Michael mengangkat bahu. "Cinta? Benda tu tak wujud. Saya cuma perlukan wang saya saja." Dia memandang Jessica dari atas ke bawah dan berkata, "Sejujurnya, perangai awak pun teruk, tak menarik langsung. Kalau tak ada wang, saya takkan pandang pun." Jessica terkejut, tidak dapat berkata apa-apa. Dia menyedari betapa naifnya dia selama ini. Tuan Richard Albright berkata dengan marah, "Keluar dari rumah saya sekarang juga." Namun Michael masih berlagak tenang. "Oh, saya akan keluar. Lagipun, tujuan saya sudah tercapai." "Tujuan?" Araf bertanya. Michael mengeluarkan telefon pintarnya dan menunjukkannya. "Saya untung besar dengan menjual saham Albright Group secara short selling. Semua ni sebab awak semua." Dia memandang Araf dan berkata, "Terutamanya awak. Maklumat pelaburan di Asia Tenggara tu sangat berguna. Terima kasih, saya dapat banyak wang." Araf berkata dengan tenang, "Awak tahukan maklumat itu palsu." Michael terdiam seketika. "Apa?" Araf ketawa dan menjelaskan, "Itu adalah maklumat palsu yang saya sengaja sebarkan.
Dan saya juga sudah menjangka awak akan menjual saham secara short selling berdasarkan maklumat itu. Tak mungkin. Michael segera memeriksa telefon bimbitnya. Dan dia terkejut. Harga saham Albright Group kembali naik. Tidak, ia lebih tinggi daripada semalam. Macam mana ni? Araf menjelaskan. Saya pernah bekerja di Wall Street. Manipulasi harga saham seperti ini boleh dicegah. Wajah Michael menjadi pucat. Wang yang sepatutnya dia dapat dari short selling kini bertukar menjadi kerugian besar. Wang saya, semua wang saya, dia bergumam. Araf menambah. Dan sekarang saya sudah laporkan kepada FBI. Waran tangkap akan dikeluarkan tidak lama lagi. Michael tiba-tiba menunjukkan ekspresi bengis. Awak semua buat saya jadi macam ni ya. Saat dia hendak mengeluarkan sesuatu dari poketnya, Araf dengan pantas memegang pergelangan tangannya. Jangan lakukan perkara berbahaya. Michael meronta, tetapi tidak dapat melawan kekuatan Araf. Pada ketika itu, bunyi siren kedengaran dari pintu hadapan. Ejen-ejen FBI telah tiba. Michael Thorne, awak ditangkap atas tuduhan penipuan dan manipulasi harga saham. Michael, walaupun digari, masih sempat menjeling Jessica. Ini belum berakhir. Saya pasti akan membalas dendam. Jessica mengalirkan air mata sambil memerhatikan semua situasi itu. Dia menyadari betapa bodohnya dia dan betapa teruknya dia telah memperlakukan Araf. Apakah yang akan Jessica katakan kepada Araf selepas ini? Setelah Michael dibawa pergi oleh FBI, keheningan menyelubungi kediaman keluarga Albright. Jessica duduk di sofa ruang tamu, menutup wajah dengan kedua-dua tangannya. Bahunya bergetar sedikit. Tuan Richard Albright duduk di samping anak perempuannya, mengusap belakangnya sambil berkata, "Tak mengapa, Jessica. Nasib baik tiada kerugian besar. Namun, bagi Jessica, ada luka yang lebih besar daripada wang. Hakikat bahawa orang yang selama ini dia sangka cintanya telah mempergunakan dirinya sejak awal. Dan yang paling penting, tindakan kejam yang telah dia lakukan terhadap Araf menusuk kalbunya. Papa, saya benar-benar bodoh." Jessica berkata dengan suara sebak. Araf berdiri diam di tepi tingkap, memandang keluar. Sebenarnya, dia juga mempunyai perasaan yang bercampur baur. Tujuan menangkap Michael telah tercapai, tetapi melihat luka yang dialami Jessica dalam proses itu, hatinya tidak tenang. Walau bagaimanapun dia telah dihina, untuk menghadapi pengkhianatan seperti ini pada usia 20 tahun adalah terlalu kejam. Ensik Araf. Tuan Richard Albright memanggil Araf. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana hendak berterima kasih. Awak telah, Araf menggelengkan kepala. Saya hanya melakukan apa yang patut, Tuan Albright. Dia memandang Jessica sambil berkata, cuma, saya risau dengan kejutan yang dialami Cik Jessica. Jessica mengangkat wajahnya dan memandang Araf. Matanya merah dan bengkak. Encik Araf, dia berkata dengan suara bergetar. Kali ini, dia menggunakan bahasa formal, bukan lagi bahasa kasar. Saya benar-benar minta maaf. Araf menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah membayangkan Jessica akan meminta maaf kepadanya. Cik Jessica. Saat Araf hendak berkata, Jessica segera bangkit dan berdiri di hadapannya. Tidak, biar saya yang cakap dulu. Suaranya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Semua kata-kata dan perbuatan saya terhadap Encik Araf memang tidak boleh dimaafkan. Jessica menunduk, hormat dengan dalam. Saya menghina Malaysia, mendiskriminasi Encik Araf, malah menyuruh Encik Araf membersihkan taman. Suaranya semakin perlahan. Saya baru sedar betapa jahil dan sombongnya saya. Encik Araf adalah orang yang luar biasa yang tidak akan saya temui seumur hidup saya. Araf mendengar permohonan maaf Jessica yang ikhlas dan hatinya bercampur baur. Sebenarnya, dia tidak pernah membenci Jessica dari awal. Malah, dia bimbang Jessica akan ditipu Michael dan berada dalam bahaya. Cik Jessica, sila angkat kepala awak. Araf berkata dengan lembut, saya juga menyembunyikan identiti saya, jadi kita sama-sama. Tidak, Jessica menggelengkan kepala. Encik Araf menyembunyikan identiti untuk membantu saya kan? Tapi dia kembali menangis teresak-esak. Saya juga melakukan perkauman, menghina negara Malaysia, melayan Encik Araf seperti hamba. Itu benar-benar tidak boleh dimaafkan. Tuan Richard Albright juga menunduk hormat dengan dalam kepada Araf.
Encik Araf, saya bagi pihak keluarga memohon maaf setulus hati. Tanggungjawab saya juga besar kerana tidak dapat mendidik Jessica dengan baik. Araf meminta mereka berdua berhenti. Sila jangan berbuat begitu. Semuanya sudah berlalu. Namun Jessica masih menyalahkan dirinya. Encik Araf, kenapa awak tolong saya, walaupun saya buat perkara yang teruk macam tu? Araf teragak-agak seketika, kemudian berkata, sebenarnya, ada sebab pribadi. Jessica dan Tuan Richard Albright memandangnya dengan heran. Araf menarik nafas panjang dan berkata, antara wanita yang pernah ditipu Michael pada masa lalu, ada seorang yang saya kenali, suaranya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Dia adalah seorang wanita Jepun bernama Yuki Tanaka. Dia adalah rakan sekelas saya di universiti. Jessica mendengar dengan senyap. Yuki adalah orang yang sangat tulus dan baik hati, Araf meneruskan. Dia datang belajar di Amerika Syarikat dan bertemu Michael, dan dia benar-benar terpikat kepadanya. Michael menipu 3 bilion yen daripada Yuki, dan kemudian menghilangkan diri. Jessica menutup mulut dengan tangan. 3 bilion yen? Wang itu adalah wang beasiswa dan modal perniagaan yang Yuki terima daripada ayahnya, suara Araf bergetar. Selepas Michael menghilangkan diri, Yuki mengalami kemurungan yang teruk. Dia masih menerima rawatan. Jessica terkejut. Tidak dapat berkata apa-apa. Sebab itu saya mengejar Michael, Araf berkata sambil menggenggam penumbuk, untuk mencegah lebih ramai mangsa dan untuk membalas dendam bagi Yuki. Jessica kini baru faham mengapa Araf cuba membantunya. Mengapa dia mendekati Michael walaupun menghadapi bahaya. Siapakah Yuki bagi Encik Araf? Jessica bertanya dengan berhati-hati. Araf tersenyum sedih. Dia adalah cinta pertama saya, tetapi saya tidak pernah dapat meluahkan perasaan saya. Walaupun melihat Yuki bersama Michael, saya tidak dapat menghalangnya. Pada masa itu, saya tidak tahu Michael itu siapa. Air mata Jessica kembali mengalir. Jadi, Encik Araf teringat Yuki apabila melihat saya, kan? Araf mengangguk. Melihat orang yang sebaya, dalam situasi yang serupa, ditipu oleh penipu yang sama, saya tidak boleh berdiam diri. Saya tidak dapat menolong Yuki, Araf berkata sambil menyalahkan dirinya. Jika pada masa itu saya sedar lebih awal, jika saya lebih berani, mungkin saya boleh menyelamatkan Yuki. Jessica memegang tangan Araf. Bukan salah Encik Araf. Encik Araf sudah berusaha keras. Tuan Richard Albright berkata dengan terharu. Encik Araf benar-benar orang yang mulia. Walaupun mempunyai pengalaman pribadi yang menyakitkan, dia masih sudi membantu keluarga kami. Araf melambaikan tangan. Ia adalah perkara yang patut dilakukan. Cuma, sekarang Michael sudah ditangkap, saya boleh menyampaikan berita baik ini kepada Yuki. Jessica tiba-tiba bangkit dan melutut di hadapan Araf. Cik Jessica, awak buat apa ni? Araf berkata dengan terkejut. Jessica menunduk hormat dan berkata, saya pernah menyuruh Encik Araf tunduk hormat ala Jepun, kan? Sekarang saya akan melakukan sujud hormat permohonan maaf yang ikhlas. Jangan, bangunlah. Araf segera mengangkat Jessica. Tak perlu berbuat begitu. Namun Jessica berkata sambil mengalirkan air mata. Kesalahan yang saya lakukan kepada Encik Araf perlu dimaafkan dengan cara ini. Araf memegang bahu Jessica. Cik Jessica, permohonan maaf yang ikhlas sudah cukup. Encik Araf, Jessica berkata dengan suara bergetar. Bagaimana saya perlu meneruskan hidup selepas ini? Saya telah hidup dengan cara yang sangat salah selama ini. Araf tersenyum lembut. Mulakan hidup dengan betul dari sekarang. Nasib baik Cik Jessica masih muda, awak boleh berubah bila-bila masa. Awak benar-benar akan maafkan saya? Jessica bertanya dengan sungguh-sungguh. Araf mengangguk. Saya sudah maafkan. Dan saya percaya awak akan menjadi orang yang lebih baik selepas ini. Jessica akhirnya tersenyum lega. Terima kasih Encik Araf. Terima kasih banyak. Tuan Richard Albright berkata kepada Araf. Encik Araf, saya berharap kita dapat meneruskan hubungan baik ini. Bukan sebagai guru pribadi, tetapi sebagai ahli keluarga. Araf menunduk hormat dengan dalam. Satu penghormatan, Tuan Albright. Malam itu, Araf menelpon Yuki Tanaka. Yuki, ini saya, ada berita baik. Dari seberang telefon, suara terkejut Yuki kedengaran. Araf, apa hal, berita apa?
Araf tersenyum. Michael dah ditangkap. Balasan untuk awak dah tiba. Suara tangisan Yuki kedengaran. Betul ke? Ya, semuanya sudah berakhir, Araf berkata dengan lega. Dan Yuki, saya minta maaf. Saya tak dapat lindungi awak masa tu. Yuki berkata dengan suara sebak. Terima kasih, Araf. Terima kasih banyak. Araf akhirnya terasa beban yang sekian lama ditanggungnya telah terangkat. Namun, kisah ini masih mempunyai satu lagi kejutan terakhir. Apakah itu? Seminggu kemudian, kedamaian kembali menyelubungi kediaman keluarga Albright. Jessica benar-benar berubah. Setiap pagi dia bangun awal dan belajar bersungguh-sungguh bersama Araf. Sikapnya berubah 180 darjah. Encik Araf, bagaimana nak mendekati soalan ekonomi ni? Jessica bertanya dengan sopan. Araf terkejut dengan perubahan Jessica. Melihatnya belajar dengan bersungguh-sungguh, sedangkan seminggu yang lalu dia masih menghinanya, Araf berasa gembira. Untuk soalan seperti ini, mula-mula kena susun konsep asas. Araf menerangkan dengan teliti, dan Jessica mencatat dengan serius dalam bukunya. Cik Jessica, awak memang banyak berubah. Araf tersenyum. Jessica menjawab dengan malu. Belum cukup lagi. Selama ni saya bodoh sangat. Sekarang baru saya faham apa itu pelajaran sebenar. Matanya menunjukkan tekad yang ikhlas. Pada ketika itu, Tuan Richard Albright keluar dari pejabat pribadinya. Wajahnya berseri-seri dengan senyuman. Encik Araf, ada berita baik. Araf dan Jessica memandangnya dengan hairan. FBI menghubungi saya, katanya Michael sudah mengaku semuanya. Dia dah bongkar semua tempat sembunyian wang yang selama ni dia sorokkan. Betulkah? Jessica bertanya dengan terkejut. Tuan Albright mengangguk. Bukan itu sahaja, semua mangsa lain yang pernah ditipu Michael juga akan dapat semula wang mereka. Wajah Araf cerah. Jadi, Cik Yuki Tanaka juga. Tuan Albright tersenyum. Ya, akan dapat semula ke semua wang itu. Araf akhirnya berasa beban di hatinya terangkat sepenuhnya. Adakah ada berita yang lebih baik daripada Yuki dapat semula wang yang hilang? Syukurlah, Araf berkata dengan lega. Jessica juga menunjukkan ekspresi gembira yang ikhlas. Cik Yuki pasti sangat gembira. By the way, Encik Araf, Tuan Richard Albright berkata dengan wajah serius. Saya ada satu permintaan. Araf menumpukan perhatian. Sudi tak Encik Araf datang sebagai ketua pegawai pelaburan, Albright Group? Araf terkejut. Jawatan CIO? Ya. Melihat apa yang berlaku kali ini, saya rasa orang seperti Encik Araf sangat diperlukan dalam syarikat kami. Tuan Albright berkata dengan ikhlas. Gaji, saya janji 2 kali ganda dari yang Encik Araf terima sekarang. Araf menunjukkan ekspresi berfikir seketika. Sebenarnya, dia sudah menerima beberapa tawaran lain. Jessica berkata dengan berhati-hati. Encik Araf, saya nak Encik Araf kekal di sini. Suaranya penuh dengan keikhlasan. Tentu saja saya tidak layak untuk membuat permintaan seperti itu, tapi saya benar-benar gembira kerana Encik Araf menjadi guru saya. Araf memandang Jessica. Saya tidak sangka Cik Jessica akan berubah sejauh ini. Jessica berkata dengan malu. Belum cukup lagi. Saya nak belajar lebih banyak dari Encik Araf. Kata-katanya menunjukkan keikhlasan. Pada ketika itu, loceng pintu berbunyi. Alfred masuk dan berkata, ada tetamu. Tidak lama kemudian, yang muncul adalah seorang wanita Jepun yang cantik. Melihatnya dengan rambut lurus panjang dan pakaian ringkas, wajah Araf cerah. Yuki. Araf. Yuki Tanaka berlari ke arah Araf dan memeluknya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau awak tak ada, air mata kesyukuran bertakung di matanya. Araf menenangkan Yuki. Semuanya sudah berakhir. Selepas ini, hanya ada perkara baik saja. Jessica memandang Yuki Tanaka dengan perasaan bercampur baur. Dia tahu wanita ini adalah cinta pertama Araf. Namun, pada masa yang sama, dia merasakan simpati kerana Yuki juga pernah menderita dalam keadaan yang serupa dengannya. Selamat pagi, Cik Yuki. Saya Jessica. Yuki Tanaka menyapa Jessica. Selamat pagi. Saya banyak dengar tentang awak dari Araf. Katanya awak selamat dari bahaya berkat Araf. Jessica menggelengkan kepala. Sebaliknya, saya yang dibantu oleh Encik Araf. Dia benar-benar orang yang hebat.
Araf berasa agak aneh melihat kedua-dua wanita itu bertukar sapa. Yuki masih cantik seperti dahulu, tetapi kelihatan sedikit letih akibat kejadian masa lalu. Sementara Jessica pula kelihatan jauh lebih matang daripada sebelumnya. Yuki, apa rancangan awak lepas ni? Araf bertanya. Saya nak balik Jepun dan mulakan hidup baru. Yuki Tanaka berkata dengan senyuman lembut. Saya nak tolong syarikat ayah dan saya nak sambung belajar yang terhenti dulu. Araf menggalakkan. Awak pasti berjaya. Yuki kan memang pandai dan berkebolehan. Tuan Richard Albright menyapa Yuki Tanaka. Selamat pagi, saya Richard Albright. Keluarga kami banyak dibantu oleh Encik Araf. Yuki Tanaka menyapa dengan sopan. Araf memang selalu begitu. Dia suka membantu orang lain. Jessica tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan berkata, Cik Yuki, saya juga belajar banyak dari Encik Araf. Dan dia teragak-agak seketika sebelum meneruskan. Encik Araf benar-benar orang yang baik. Saya cemburu dengan Cik Yuki. Yuki Tanaka memandang Jessica dengan teliti. Cik Jessica juga nampak baik. Yuki Tanaka tersenyum. Araf, cakap awak memang banyak berubah dan bila jumpa sendiri memang betul. Jessica berkata dengan malu. Belum cukup lagi. Saya ada banyak lagi perkara yang perlu belajar dari Encik Araf. Pada ketika itu, Araf membuat keputusan penting. Tuan Albright, saya dengan rendah hati menerima tawaran awak. Wajah Tuan Richard Albright cerah. Betul ke? Araf mengangguk. Namun ada satu syarat. Saya ingin terus bertanggungjawab ke atas pendidikan Cik Jessica. Tentu saja, Jessica gembira. Saya akan sangat berterima kasih kalau Encik Araf terus menjadi guru saya. Yuki memandang Araf dan tersenyum. Memang Araf lah ni. Dia selalu mendahulukan orang lain. By the way, Yuki, Araf berkata dengan berhati-hati. Kalau awak tak ada apa-apa hal sebelum balik Jepun, tak nak ke awak tinggal di sini lagi. Yuki Tanaka mencondongkan kepala. Kenapa? Araf tersenyum. Jessica juga ingin belajar bahasa Jepun. Bagaimana kalau Yuki mengajarinya? Mata Jessica bersinar. Betul ke? Saya memang sangat nak belajar bahasa Jepun. Yuki Tanaka bertanya dengan terkejut. Bahasa Jepun? Kenapa? Jessica menjawab dengan serius. Saya ingin belajar bahasa negara awak. Dan saya juga ingin tahu lebih banyak tentang budaya Jepun. Yuki Tanaka terharu dengan semangat Jessica. Kalau begitu, mungkin saya boleh tinggal lebih kurang sebulan. Araf gembira. Terima kasih banyak, Yuki. Tuan Richard Albright juga tersenyum puas. Kalau begitu, Cik Yuki, sila menginap di rumah kami. Beberapa bulan kemudian, suasana baharu telah terjalin di kediaman keluarga Albright. Kemampuan bahasa Jepun Jessica meningkat sehingga dia boleh menyapa Konnichiwa Araf Sensei dengan lancar. Dan markah saknya juga meningkat kepada 1580. Itu adalah markah yang cukup untuk layak ke Harvard. Araf berjaya memimpin Albright Group sebagai CIO. Dengan strategi pelaburannya, harga saham syarikat meningkat 30%. Dan yang paling penting, melihat Jessica membesar menjadi seorang wanita yang luar biasa adalah kepuasan terbesar baginya. Pada suatu petang Ahad, Araf, Jessica, dan Yuki Tanaka sedang minum teh bersama di taman. Jessica berkata dalam bahasa Jepun, Araf Sensei, terima kasih banyak-banyak. Araf tersenyum dan menjawab, semua ini berkat usaha keras Cik Jessica. Yuki memandang Jessica. Cik Jessica memang banyak berubah. Macam orang yang berbeza dari kali pertama kita jumpa. Jessica berkata dengan malu, masih banyak lagi yang perlu saya belajar. Dan dia memandang Araf sambil berkata, bertemu dengan orang seperti Araf Sensei adalah tuah terbesar dalam hidup saya. Araf benar-benar gembira berada di samping kedua-dua wanita ini. Dia tidak pernah menyangka bahawa sesuatu yang bermula dengan tujuan gelap untuk membalas dendam akan berakhir dengan begitu indah. Jessica menyadari apa itu guru sejati, Yuki menyembuhkan lukanya, dan dia sendiri menemui kehidupan baharu. By the way, Encik Araf, Jessica tiba-tiba berkata dengan nakal. Ingat tak masa mula-mula dulu, saya cakap saya akan lahirkan anak awak. Araf dan Yuki semuanya ketawa. Masa tu saya memang bodoh. Jessica ketawa sendiri. Saya takkan cakap macam tu lagi. Jessica berkata dengan serius. Melalui Araf Sensei, saya belajar apa itu hormat sejati.
Araf terharu. Melihat Cik Jessica membesar seperti ini, saya benar-benar berbangga. Di taman yang disinari cahaya matahari terbenam, ketiga-tiganya bertukar senyuman hangat. Pertemuan yang bermula dengan penghinaan dan diskriminasi kini telah bertukar menjadi persahabatan dan penghormatan sejati. Dan Araf menyadari, balas dendam sejati bukanlah mengalahkan lawan, tetapi mengubah mereka menjadi manusia yang lebih baik. Inilah kisah sebenar seorang pewaris bilioner Amerika yang sombong dan guru pribadi dari Malaysia yang menyelamatkannya, yang bermula dengan kata-kata, "Ajar saya betul-betul. Cikgu, saya boleh saja lahirkan anak awak nanti,